Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendaki kejayaan demi kejayaan adalah satu perkara yang cukup membanggakan. Tidak perlu takut dengan rintangan, tetapi anggaplah ia sebagai satu rujukan. Hari ini, Mira berada di sebuah kediaman yang terletak di Cyberjaya milik pasangan suami isteri yang masing-masingnya cukup berjaya dalam lapangan kerjaya yang diusahakan. Terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi membenarkan kami melakukan penggambaran di sini berkongsi hiasan dalaman idea mereka bersama. Kisah pasangan kembar Medina Safia dan Medina Sofia yang kehilangan ibu sewaktu melahirkan mereka. Pengorbanan seorang ibu bertarung nyawa, namun kasih sayang daripada seorang bapa tidak pernah terhenti sepanjang hayatnya. Realiti di sebalik sebuah lukisan yang menyalahkan bakat dan kreativiti diri. Setiap aspirasi yang terhasil adalah daripada sentuhan dan luahan perasaan yang harus dihargai. Saya suka orang tengok kita punya artwork tu, dia jumpa the tiny details kat dalam tu. Bila kita lukis macam bunga semua tu, tak accurate sangat pun tak apa. Kan? Tapi bila portrait tu kita nak memang dia very accurate. Bukan hanya di kertas lukisan, malah pelbagai medium boleh digunakan untuk menghasilkan seni lukis yang cantik dan bernilai tinggi. Sekarang ni macam tengah trend, orang beli cermin and I dapat idea untuk custom atas cermin. Nak sihat dengan aktiviti berbasikal yang semakin diminati ramai sebagai hobi dan pengisian di waktu lapang. Sudah lama bertapak di dalam industri fashion, dalam dan luar negara, Breaker Fashion ini sentiasa memberi sesuatu yang menarik untuk pecinta fashion tanah air. Hatta Dolmat mahukan fashion di Malaysia sentiasa segar dan mengikuti arus fashion semasa. Apakah yang membuatnya bertahan sehingga ke hari ini? Kita bersama dengan Breaker Fashion yang tidak perlu diperkenalkan lagi dengan idea rekaan barunya pada tahun ini. Antara mereka fashion terkenal tanah air, Hatta Dolmat sekali lagi mempelopori industri fashion dengan mengeluarkan koleksi terbaru iaitu Tassel Eid Adha 2020. Tassel Eid Adha 2020 adalah satu koleksi yang sangat meaningful. Tassel tu kalau inspirasinya ialah pencangkuk langsir tu je, tapi kalau kita tengok kat different negara, dia ada yang gebu, yang bulat kalau macam dekat Turki lain, kalau macam dekat India lain. So itu yang menarik minat Hatta nak buat dia as a inspirasi. Menghasilkan cetakan fabrik daripada hasil lukisan sendiri, penggunaan siluet mewah digabung dengan warna-warna terang menaikkan lagi sisi feminin seorang wanita. Hatta kena ambil warna-warna yang bright bagi orang macam fresh balik, refresh balik untuk our fashion industry, pecinta fashion, supaya tengok balik dan bersemangat seperti warna-warna yang terang yang Hatta tunjulkan. Dengan menyuntik sedikit kelainan, mereka muda ini turut mengeluarkan koleksi kemeja daripada fabrik yang sepadan bersama topi. Semua international designer semua tengah into this hat sekarang tengah trend. So Hatta, why don't I bawa benda ni suntik sikit. So Hatta buat juga paket hat yang dipadankan untuk lelaki dan perempuan. Cabaran dia di sini kena bagi mood yang baru kepada semua pecinta fashion yang lain daripada expectation orang. Kalau contohnya bila cakap Raya Haji, mestilah baju Melayu. Tapi Hatta tak keluar baju Melayu. Hatta keluar kemeja dengan bucket hat. Tapi dipadankan dengan baju perempuan, semua seleksi tradisional. Tapi dalam fabric yang moden. So cabaran dia di situlah. Walaupun menyediakan rangkaian potongan minimalis, namun ia masih mempunyai ciri klasik dan tradisional masyarakat Melayu. Potongan-potongan klasik ni perempuan-perempuan Malaysia sekarang dah nak pakai balik. Kalau dia tukar sikit-sikit tu bolehlah kan, tapi ada ciri-ciri tradisional yang masih diorang nak kekalkan. Dalam fabrik yang moden, sentuhan dan signature Hatta dekat situ. Selain fabrik berkualiti tinggi, setiap rekaan yang dihasilkan perlu menjalani beberapa proses yang dapat memberi kepuasan kepada dirinya dan juga pemakai. Macam Hatta Dolmat, kita buat rekaan corak ni dan kita kena eksperimen, try and error. Okey, warna ni salah, terlalu terang, tak boleh. So this kain pula, terlalu dull pun tak boleh. Menjadi antara barisan mereka fashion terawal yang bekerjasama dengan Cloth Care dan SW Corp, Hatta bercadang untuk menghasilkan koleksi yang berasaskan bahan sisa kitar semula.
menggunakan bahan-bahan campuran buangan seperti mineral water dijadikan fabric. So Atta akan buat koleksi baru untuk sustainable. Dia yang turut terkesan dengan gelombang pandemik 19 ini akui banyak pendekatan daripada sudut positif yang diperolehi menjadikan dia lebih bersemangat untuk berkarya. Atta harap semua warga Malaysia di luar sana hargai mereka fashion tempatan. Tak salah untuk support hasil anak seni kita supaya kita dapat generate ekonomi kita bersama-sama, insya-Allah. Kudapan tradisional seperti rempeyek sesuai dijadikan makanan ringan untuk dinikmati bersama seisi keluarga. Bermula dari rumah, perusahaan ini memberi pendapatan tambahan kepada keluarga ini. Walaupun bermula secara kecil-kecilan, tetapi semakin lama permintaan semakin bertambah. Tidak perlu malu, malah cukup berbangga dengan usaha yang dilakukan. Rempeyek antara kudapan ringan diperbuat daripada tepung gandum dan campuran ramuan tambahan lain seperti kacang, ikan bilis dan sebagainya. Rohani Hussein dari Gombak Selangor ini mengusahakan secara sambilan perusahaan rempeyek dan sedikit sebanyak memberi sumber ekonomi untuk mereka sekeluarga. Asalnya buat untuk makan-makan keluarga dan kawan-kawan. Lama kelamaan dapat tempahan harian dan juga hari raya. Kuih ini bahan-bahannya mudah, biasa dan mudah didapati. Meskipun hanya beroperasi secara kecil-kecilan di rumah, dia juga mendapat tempahan yang banyak untuk dipasarkan ke kedai-kedai runcit berhampiran. Penyediaan kuih rempeyek dimulakan dengan bancuan tepung beras bersama air dan santan kelapa mengikut sukatan yang sesuai. Bahan ramuan rempah seperti jintan manis, jintan putih, halia, cekur, ketumbar, bawang merah, bawang putih dan udang kering dikisar halus dan sebati. Istimewaannya, kuih ni sedap, rangup dan nipis. Dugaannya kuih ni dia mudah hancur dan kena cermatlah. Dibantu oleh anak dan suami, mereka mampu menghasilkan lebih 300 keping rempeyek dalam sehari. Bagi menghasilkan rempeyek yang sedap, teksturnya yang nipis dan rapuh memerlukan ketelitian terutama sewaktu menggoreng. Perusahaan makanan ringan yang dijalankan ini turut membuka ruang pekerjaan terutama kepada wanita dan penduduk setempat meraih pendapatan sampingan. Pasarannya di seluruh Malaysia. Impian kuih tradisi ini diterima luas segala lapisan masyarakat dan luar negara juga. Sebagai peniaga, kena terima segala kritikan dan komen untuk memperbaiki kualiti. Berdepan dengan pelbagai dugaan, kini dia berasa selesa dengan apa yang diusahakan. Daripada sekadar suka-suka, Rohani menjadi antara seorang pembekal rempeyek berjaya khusus di sekitar Selangor. Selain rempeyek kacang tanah, dia juga membuat rempeyek kacang dal dan kacang hijau yang turut mendapat sambutan menggalakkan. Meskipun pembuatannya agak rumit dan memerlukan ketelitian secara manual, namun ia adalah bisa tegal biasa. Harus pandai rebut peluanglah untuk apa yang kita boleh buat. Rezeki memang Allah dah tulis, tinggal lagi usaha saja dan tawakal. Semoga kuih tradisi ini akan kekal untuk generasi akan datang. Rezeki tidak datang tanpa usaha yang berterusan. Meskipun pernah jatuh, namun itu adalah kebangkitan untuk memajukan diri. Hanya menjalankan perniagaan kudapan makanan ringan di rumah, namun rezeki yang diterima disyukuri dengan tangan terbuka. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Seperti peniaga wanita ini, minat disertai kesungguhan membuatkan rempeyeknya semakin dikenali ramai. Dia berharap untuk terus memperluaskan lagi perniagaan rempeyek ini ke serata Malaysia. Kreativiti seni yang terhasil daripada idea dan inspirasi seseorang individu itu menzahirkan perasaan yang berbeza dalam kehidupan mereka. Cabang seni juga mempunyai banyak persepsi. Karya seni di atas kertas, di atas kanvas, lukisan di atas cermin ataupun kaca, membuat arca, mural dinding dan sebagainya masing-masing mempunyai kreativiti seni yang berbeza. Semakin maju dunia, semakin kreatif pemikiran manusia untuk mencipta kelainan. Realiti membawakan karya seni yang juga boleh dijadikan ruang perniagaan. Saya suka orang tengok kita punya artwork tu, dia jumpa the tiny details kat dalam tu. Contoh dekat atas tudung saya pun ada orang tengah sidai towel dekat balcony. Bila ada kawan-kawan artis lain doing it together, so kita share each other punya experience, share each other punya skills, kerja tu jadi lagi fun. Saya suka benda yang comel, benda-benda yang dekat sekeliling. Senang orang nak lukis, senang orang nak buat. Ada cermin ni, I nak buat lukisan yang seronok, yang orang suka tengok, sebab cermin ni kan orang tengok hari-hari kan. Seni lukisan adalah sebuah karya seni yang mempunyai nilai sentimental dan mampu menarik perhatian ramai, terutama pengkarya seni. Di Borilla Studio, seni yang ditampilkan pada beg tangan dan kasut tumit tinggi semakin mendapat tempat dan permintaan yang tinggi. Saya pun dapat idea untuk kita buat artwork kita atas sesuatu yang orang boleh terus tengok, terus dapat idea macam mana nak display the art tu lah, dengan cara pakailah. Menghasilkan karya seni juga memerlukan seseorang itu perlu mempelajarinya secara khusus dan berperingkat. Saya menawarkan online course di mana saya sendiri akan mengajarkan kepada students, beginner artist, macam mana cara untuk melukis, cara yang betul supaya dia tahan lama. Banyak orang yang belajar tapi dia tak dapat proses yang betul. Paparan seni yang indah menggambarkan karakter atau objek tertentu boleh dijadikan hiasan maupun koleksi berharga kepada pencinta seni. Subjek yang biasa saya lukis biasanya figure. Saya suka sangat lukis orang. Selalu saya mesti lukis orang, lukis buildings. Saya suka orang tengok kita punya artwork tu, dia jumpa the tiny details kat dalam tu. Contohnya macam katalah saya lukis satu macam pemandangan lah. Contohnya dekat dalam tu nanti jumpa budak pegang balloons lah. Dekat atas plants pun, dekat atas bunga ke, nanti tiba-tiba dia akan nampak macam this tiny details yang macam ada orang ke. Contoh dekat atas tudung saya pun ada orang tengah sidai towel dekat balcony. Berkebolehan melukis pelbagai jenis bentuk lukisan, dia juga sering mendapat banyak permintaan untuk melakarkan figura manusia dan lukisan potret. Kebanyakan diorang mesti nak minta buat florals. Tapi ada juga customer yang dia mesti nak minta macam potret. Potret tu biasanya saya buat atas sneakers. Jarang orang nak buat potret dekat atas bag. Bila kita lukis macam bunga semua tu, tak accurate sangat pun tak apa. Kan? Tapi bila potret tu kita nak memang dia very accurate. Selain beg dan kasut, dia juga turut mencetak hasil lukisannya pada selendang agar pelanggan boleh menggayakan hasil seninya mengikut keselesaan dan kreativiti. Bila orang appreciate kita tu, kita tak rasa yang macam berbangga ke apa-apa. Kita akan rasa lagi nak belajar sebab kita memang dah biasa. The proses belajar tu macam tak pernah berhenti. Tu orang datang tengok kita punya artwork tu, orang dah rasa best sangat. Sebenarnya pada kita tahu memang masih ada kekurangan. Jadinya lagi orang appreciate tu, kita rasa macam happy, lagi kita nak belajar lah. Hampir 9 tahun berkecimpung di dalam karya seni lukis, dia mengharapkan ramai lagi anak muda untuk berani mencuburi karya seni yang boleh diketengahkan secara meluas.
Sebenarnya ada juga saya punya customer, dia kata bag yang dia pakai ataupun shoes tu sebenarnya banyak yang jadi permulaan conversation dengan orang yang stranger. Contohnya macam, cantiklah bag you buat kat mana? Jadinya tiba-tiba dia jadi kawan baik pula. So macam daripada tu je, very simple macam tu pun. Jadi saya memang encourage orang macam buat artwork dekat atas sesuatu yang wearable lah. Setiap orang pasti mempunyai pilihan aliran seninya tersendiri. Lukisan di dinding atau mural sudah lama menjadi fenomena di antara peminat seni. Selain mencantikkan dinding, mural yang terhasil juga adalah aspirasi diri yang ditafsirkan melalui sebuah perasaan. Lebih istimewa, ia boleh dijadikan ruang untuk bergambar dan tempat tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Malaysia mostly more on doodle stuff, doodle abstract stuff. Illustration punya gaya lah. I suka play with colours, kartun, benda yang funnya lah. Bagi pelukis muda ini, selain dapat membantu menghilangkan rasa bosan, melakukan lukisan mural secara berkumpulan seperti ini sebenarnya dapat menyelahkan kepakaran dan kemahiran diri yang berbeza-beza. Bila ada kawan-kawan artis lain doing it together, so kita share each other punya experience, share each other punya skill, so we learn from each other and then kerja tu jadi lagi fun lah daripada macam buat tu sorang-sorang. Gadis kelahiran Maldives ini tidak pernah menyangka minat yang mendalam terhadap seni membuatkan dia nekat untuk terus menetap di Malaysia sejak 14 tahun lalu. I started joining a lot of art events in KL and started getting offers to do mural work and other painting work. So I started doing that. I decided, okay, I love doing this more than my other one, so I try to do it full time. Selain menggemari lukisan yang mempunyai elemen yang lebih terperinci, dia juga mahir di dalam melukis figura seorang wanita. I can identify a lot with women as a muse. So I use women as a muse in my paintings because I think feminine beauty can teach us a lot of things. Melukis pada dinding tidaklah semudah yang disangka. Mereka berharap usaha, ilham, inspirasi, masa dan tenaga yang diluang untuk menghasilkan sesuatu mural itu lebih dihargai. Kreativiti seni tidak tertumpu kepada lukisan sahaja. Bagi Azhar Azrin Abbas, contengan di buku untuk menghilangkan tekanan di dalam kelas juga boleh menghasilkan sebuah karya seni yang comel. Mula-mula waktu saya explore doodle ni memang start dia daripada dalam kelas waktu dengar lecture. Jadi waktu kita lukis memang leka, tak kisah. Macam apa yang kita nampak kita lukis atau apa yang kita terfikir kita lukis. Selain lukisan doodle, dia turut menghasilkan pelbagai produk yang dicetak dengan lukisan ilustrasinya sendiri. Mula doodles dulu, memang doodles dulu. Jadi buat produk yang paling senang sekali stickers lah sebab boleh print sendiri kan. Art prints, postcard, enamel pins, bags, daripada paper, fabric, macam-macam saya try. Sudah hampir 10 tahun berkarya, kebanyakan inspirasi lukisan doodle-nya berdasarkan kepada pemerhatian dan situasi sekeliling atau ketika bercuti di luar negara. Saya suka benda yang comel, benda-benda yang dekat sekeliling supaya senang orang nak relate. Memang benda-benda yang basic lah. Senang orang nak lukis, senang orang nak buat. Contohnya macam stationery ke ataupun nature. Menghasilkan tema dan karakter yang berbeza setiap tahun, setiap hasil doodles-nya akan dicetak di semua medium produk miliknya sebelum dijual kepada pelanggan. Bulan Julai tu saya buat semuanya pasal nature je. Jadi tema ada warna hijau, nature, ada pokok-pokok, benda-benda kat luar. Lepas tu ada yang tim sebelum tu pasal angkasa je, warna biru, ada bulan bintang, macam tu lah. Jadi saya try untuk tukar tim tiap-tiap bulan. Tidak hanya kanak-kanak, malah permintaannya juga terdiri daripada pelbagai golongan usia, lelaki dan wanita.
rasa seronok lah. Bila orang support tu memang kita rasa seronok. Rasa macam boleh bagi inspirasi kat orang, terutamanya budak-budak yang baru nak cuba. Setiap karya seni dihasilkan menggunakan medium yang berbeza mengikut kreativiti pelukis itu sendiri. Bermula dengan permintaan melukis di atas kasut, kemahiran lukisan diinovasikan pada sebuah cermin. Masa tu, I dapat feedback yang baik lah daripada diorang. And masa tu lah baru I fikir nak expand lagi bisnes ni. Sekarang ni macam tengah trend, orang beli cermin. And I dapat idea untuk custom mata cermin. Menyediakan saiz 19x19 cm dengan dua bentuk pilihan iaitu bulat dan petak, setiap corak yang dihasilkan menjurus kepada alam semula jadi. Atas cermin ni, I nak buat lukisan yang seronok, yang orang suka tengok sebab cermin ni kan orang tengok hari-hari kan. So I nak orang tengok cermin tu dia rasa happy lah. So kebanyakan cermin orang akan buat flower, bunga, nature lah kebanyakannya. Setiap hasil lukisan seni mengambil masa dalam 1 hingga 2 hari bergantung kepada corak. Permukaan cermin yang licin juga mengambil masa untuk cat kering sepenuhnya. Okay, kalau customer tu happy dan I pun rasa happy, penat tu hilang. And I nak customer tu rasa appreciate lah dengan apa yang I buat tu. Dan kalau diorang dah bagi feedback tu, lepas I baca macam okey lah. Dah hilang lah penat-penat tu. Walaupun pada awalnya terdapat segelintir pelanggan yang mahu melihat cermin mereka dihias cantik, namun lama-kelamaan, karya lukisan pada cermin ini mula dihargai. Okay, bagi I, seni ni dia sesuatu yang unik. So, I nak diorang rasa macam seni ni bukan orang yang biasa-biasa boleh buat. Semua orang boleh beli suatu seni tapi tak semua orang boleh melakukan sebuah karya seni. Setiap pelukis seni itu mempunyai cara yang berlainan untuk mengolah pelbagai teknik dan kemahiran. Namun, tujuannya adalah sama, ingin memberi gambaran atau menyampaikan mesej-mesej tertentu. Pemikiran jelas, memberi sentuhan yang halus di atas kanvas, dinding kasut, beg tangan maupun sekadar kertas lukisan. Sesuatu karya yang harus dihargai dan terus diberi pengiktirafan. Janji Allah itu pasti. Jodoh, rezeki, ajal maut sudah tertulis olehnya. Tidak dapat merasakan pelukan seorang ibu, pasangan kembar ini dibesarkan oleh seorang bapa dengan penuh kasih sayang. Kehilangan isterinya selepas koma 14 hari selepas bersalin mengubah segala-galanya. Medina Safia dan Medina Sofia adalah amanah Allah yang harus dijaga. Semoga kasih sayang bapa ini akan berkekalan selamanya. Pengorbanan besar seorang ibu bertarung nyawa ketika melahirkan. Sepasang bayi kembar perempuan kini satu-satunya harta peninggalan daripada arwah isteri tercinta. Imo dia kata tuai Allah. Pani dia indah. Dua cahaya mata kami yang tidak ada siapa. Tapi yang mau. Keterujaan seorang bapa menerima kehadiran bayi kembar sulung mereka berubah sekelip mata apabila isterinya Siti Nur Nasuha Syafi'i 23 tahun meninggal dunia akibat komplikasi ketika melahirkan. Lebih menyedihkan, ibu ini juga tidak sempat menatap wajah kedua-dua anaknya kerana lahir tidak cukup bulan dan perlu berada di bawah pemantauan. Pas nikah tu dalam 3 bulan tu tahu yang ngandang. Cuma tak tahu kembar lagi. Ya suka ya boleh kembar. Tapi tak tahu jatina lagi lah. Sikap arwah isterinya yang sentiasa tersenyum dan menyenangkan itu membuatkan Syazwan Najmi Zulkarni atau lebih mesra dipanggil Mi, 23 tahun, merasa sebuah kehilangan yang besar di dalam dirinya. Dia jenis siap sebenarnya sakit jenis lemah lembut. Gapo-gapo tanya. Kalau kita main pusat ke, balik malam ke gapo, siap buat ayat tang eja. Kita pun tak pergi ayat kerja rumah gapo. Walaupun kita balik penat kerja pun gapo, basuh kain ke, jemur kain ke.
Malah kita padi sama-sama tolong suami isteri ya. Mi juga tidak menyangka ucapan maaf ketika isterinya masih dalam keadaan sedar selepas melahirkan merupakan kemaafan terakhir buatnya. So, minta maaf, ya sejuk kita. Tanya, kita sakit demi kerja aku. Meskipun kehilangan isteri tercinta, dia bersyukur kerana masih mempunyai keluarga yang tidak berhenti menyokong dan memberikan kata-kata semangat. Walaupun anak apa kasih ibu, tapi mi rasa syukur dapat mak, adik-beradik, anak beranak baik aku. Rasa bersyukur lah. Pasangan kembar seiras yang sudah berusia 3 bulan diberi nama Madinah Safia dan Madinah Sofia ini juga mewarisi iras wajah arwah isterinya. Ada ya, mari nak ambil anak akak lah, gapo lah. Tapi minggu ayat lalu, hot ni jami ada, hot ni semangat om ni ada. Mengenangkan kebahagiaan anak-anaknya yang kehilangan ibu ketika masih bayi lagi, dia akan sedaya upaya untuk memberikan sepenuh kasih sayang buat mereka. Sebagai seorang bapa, besar tanggungjawabnya untuk menjaga amanah ini. Kami akan buat terbaik lah untuk didik anak. Jaga siapa besar, siapa akhir hayat kami. Kami terima dengan ketentuan Allah. Terima tak boleh terima, kena terima juga. Sebab berapa orang besar. So, menjaga diri ke apa. Lepas ni dia tinggal. Dua cahaya mata kami. Yang akan jaga siapa, akan jaga kami. Kasihnya ibu hingga ke syurga, kasihnya bapa sepanjang masa. Di sebalik kesedihan ini, pasti ada kegembiraan yang mewarnai hidup mereka. Semoga puteri-puteri kesayangan ini terus membesar dengan penuh rasa sayang daripada insan bergelar bapa. Selain aktiviti riadah seperti berjoging dan melakukan senaman di pusat kecergasan, aktiviti berbasikal juga sudah mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Untuk orang yang macam baru nak cycling ni, selalunya dia kena pastikan basikal dia lah. Yang penting ada basikal. Lepas tu track tu macam track yang biasa je, tak boleh terus hardcore macam tu sebab bahaya, dia baru nak belajar. Contoh kalau esok saya nak pergi ride, kita orang akan berkumpul dekat kedai basikal ni atau kedai makan, breakfast dulu. And lepas breakfast, kita akan set up basikal, macam check tayar, rantai untuk pastikan basikal tu safe lah untuk bawa. Lepas tu kita akan bertolak dari kedai tu, naiklah dalam 1 atau 2 truk. Okay, kejap lagi saya nak ride, saya akan tunjuk apa yang saya akan buat sebelum riding. Contoh dia macam pakai stokin, kasut, padding, glove dengan helmet. Nia Vanessa Suhana Zaidi, 21 tahun. Dia antara wakil wanita dari negeri Pahang dalam acara berbasikal bukit yang berani menyahut cabaran. Selain sud pakaian dan kelengkapan keselamatan diri yang betul, memastikan keadaan basikal di dalam keadaan baik juga penting. Angin pada tayar dan brek basikal haruslah berfungsi sepenuhnya semasa menunggang. Kebaikan dia banyak. First, dari segi kesihatan lah. Kesihatan tu, cycling ni macam dia untuk kecergasan minda, badan. Sebab ramai pun sekarang orang tua-tua dia akan kayu basikal. Kalau macam lari, tak semua orang boleh lari kan. Macam basikal dia cuma duduk dan kayu. Cycling ni lagi ramai lagi best sebenarnya. Sebab kalau lagi ramai, kita berinteraksi dengan ramai orang kan. Jadi pendapat orang pun lain-lain. Skill pun lain-lain, tak sama. Sukan berbasikal juga boleh menjadi sukan yang lasak dan mengujakan terutama bagi mereka yang gemar pada aktiviti ekstrim. Kalau jalan mendatar, kita hanya
duduk, lepas tu kayuh, climbing. Kalau yang dalam hutan ni, dia ada macam banyak akar. Jadi uji kita punya kecekapan lah. Kalau saya suka yang dalam hutan. Sebabnya saya suka ekstrim. Sukan ekstrim ini memerlukan fokus dan kecekapan di dalam mengendalikan sebarang situasi bagi mengelakkan kecederaan. Okay, untuk wanita kat luar sana tu, kalau nak cuba sukan ekstrim macam saya ni sebenarnya tak apa, tak bahaya. Cuma kena pastikan kita kena cek-cek keselamatan tu baru kita ride. Melakukan aktiviti riadah dengan konsisten bukan sahaja dapat membantu meningkatkan stamina diri, malah menjadikan diri lebih yakin berhadapan dengan tekanan. Siapa yang tidak mengenali pelakon dan pengarah hebat yang sentiasa mewarnai kaca televisyen dengan drama-drama terbarunya? Isma Daniel tidak asing lagi dalam industri seni dan sentiasa mahu memberi kelainan dalam setiap watak yang dibawa. Kemunculan pelakon-pelakon baru menjadikan satu cabaran buatnya untuk terus bertapak dalam industri seni yang diminati sejak dahulu lagi. Nona berkesempatan meninjau pelakon ini di set pengembaraan drama terbarunya. Sama-sama kita saksikan. Setelah menjuarai satu pertandingan program TV pada tahun 1990, aktor kacat Isma Daniel tidak pernah merancang untuk terus membabitkan diri di dalam industri seni. Namun menganggap ianya rezeki, peluang yang datang tidak sama sekali dipersia-siakan. Dia menimba ilmu dan mengutip pengalaman demi pengalaman dan akhirnya menjadi pendapatan utama untuk menyara kehidupan. Pada time tu, filem dan drama tidak banyak. Ketika itu, tak silap saya, RTM ada panggung RTM. Nama minggu ini, TV3 ada Cekerama. Kita tak ada drama series pada ketika itu. Jadi, punca pendapatan lebih kepada berlakon iklan. Tahun 2000, ataupun lepas Kawat yang pertama, 97-98, ada produksi besar dan kita ada banyakkan rancangan dengan tempatan. Bermulalah revolusi drama series. Di TV3 pun ada buka drama series. Dan saya teruskan sebagai pelakon sepenuh masa bila dah banyak peluang. Itulah permulaan karier saya sebagai seorang pelakon. Berikan apa saja watak dan peranan, Isma Daniel antara pelakon hebat yang sentiasa meninggalkan kesan lakonannya kepada peminat setia drama tempatan. Sebenarnya banyak pengalaman pahit dan manis. Boleh katakan saya dah berkecimpung dalam bidang ni hampir 30 tahun. Jadi pengalaman pahit dan manis itu terlalu banyak sebab dia panggil perjalanan anak seni. Jadi bila kehidupan seorang selebriti itu sikit sebanyak akan mempengaruhi watak-watak yang diberikan pada mereka. Yang sekarang tengah berlakon ni akan keluar insya-Allah ujung bulan ini, iaitu di Slot Lestari TV3 bertajuk Pink Smile. Satu rancangan yang sangat menarik untuk ditonton oleh sisi keluarga, hiburan yang tidak berat, lebih kepada cara santai yang dilakukan, yang ditajuk oleh Fatah Amin dan Suki Kismina. Mengenali Isma ni dah lama, about almost 20 years back kan, dah 20 tahun lepas. Pernah bekerjasama zaman muda-muda dulu. And then sekarang ni watak kami dah berbeza. Kebanyakan diorang matchkan saya dengan Isma as a wife and husband. Isma Daniel ni seorang yang dia dah macam sahabat, dah macam is a friend. Dia macam orang kata friendly, senang didekati, senang berbincang, boleh borak-borak, bekerjasama. He's a very nice, very cool and calm. Pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong saya sepanjang supaya menjadi seorang pelakon, penghibur pada mereka di luar sana. Mungkin ada apa yang perlakuan saya selama ni mungkin membuatkan mereka rasa terguris dan mereka rasa seronok. Saya sangat-sangat terharu dan saya
sangat-sangat berterima kasih kepada mereka yang selama ni tidak jemu menyokong saya. Alhamdulillah. Minat memasak dan menyajikan makanan berkhasiat untuk keluarga menjadi satu keutamaan kepada seseorang yang bergelar isteri, ibu, suri rumah malah wanita berkejaya. Apa sahaja yang disajikan jika dinikmati bersama keluarga pasti membuka selera. Sama-sama kita saksikan resepi Nona minggu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Puan Yati binti Hassan. Saya dari K Bakery and Cafe. Hari ini Kak Yati nak share dua resepi istimewa iaitu quiche ayam dan cendawan dan juga cream brulee chocolate tart. Kita mulakan dengan pastry dia dulu. Okay, tepung. Dan kita masukkan butter yang sejuk tadi. Okay, dan kita kena buat dia supaya dia jadi seperti bread crumb. Okey, bila dah jadi gaul macam ni, kita akan simpan sekejap di dalam peti ais dalam 30 minit macam tu. Okey, langkah kedua kita nak masak filling. Okay, mula-mula panaskan kuali. Kita masukkan minyak. Okay, dalam 2 sudu macam tu. Sekarang Kak Yati nak tunjuk macam mana kita nak canaikan dia dan kita nak masukkan dekat aluminium tray ni. Canai adunan yang telah direhatkan tadi menggunakan penguli dough. Bentukkan dough mengikut saiz acuan pastry. Ratakan dough di dalam acuan pastry menggunakan ibu jari. Kita campur je semua bahan. Bahan basah ni semua. Gula putih, susu, tepung dan tepung gandum dengan lada hitam. Kacau sehingga sebati dan masukkan keju. Letakkan inti bersama kesemua adunan ke dalam acuan pastry. Bakar selama 10 minit dengan suhu 200 darjah Celsius di dalam ketuhar. Langkah terakhir kita parutkan cheese lagi. Cheese ni Kak Yati gunakan cheddar. Kita bakar dalam oven bersuhu 200 darjah Celsius dalam 30 ke 45 minit bergantung kepada kuantiti quiche yang kita buat tadi. Resepi berikutnya adalah tart coklat. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah cara-cara dia mudah je. Kur mentega bersama gula icing. Gula icing ni dia punya texture dia dah halus. Jadi memang senanglah dia nak sebati dengan mentega tadi. Masukkan 1/4 sudu teh vanila. Dah nampak dia dah kembang, dah putih macam ni. Kita masukkan telur. Biji. Okey, kita boleh masukkan tepung. Campurkan tepung dan serbuk koko kacau sehingga rata. Kemudian uli tepung dengan menggunakan tangan agar kesemua bahan campuran tadi sebati. Kak Yati gunakan tray yang sama macam buat quiche tadi. Saiz 5.5 cm. Kita gunakan lagi 2 ibu jari untuk tekan-tekan macam ni. Ya, kita ambil besar, kita nak trim dia supaya kemas. Langkah seterusnya bakar selama 10 minit juga dengan suhu 200 darjah Celsius mengikut saiz ketuhar. Untuk menghasilkan kastard, masukkan 2 biji kuning telur, gula icing, vanila dan garam ke dalam adunan kacau sehingga sebati. Tuangkan kastard ke dalam acuan pastry dan bakar lagi selama 10 minit. Sementara menanti kastard siap dibakar, cairkan pula coklat gelap atau dark coklat bersama 10 ml krim putar. Langkah terakhir kita nak letak coklat ganas kat atas ni. Meskipun memerlukan teknik penghasilan dan langkah yang betul, namun kedua-dua hidangan pemanis mulut ini mempunyai rasa tersendiri dan enak disajikan ketika masih panas. Selamat mencuba. Menegur tidak bermakna membenci. Perbezaan pendapat itu menjadi kawan untuk kita berfikir dengan baik.
Sentiasa membuka minda anda untuk menerima perkara-perkara yang positif. Sekian saja episod Nona pada minggu ini. Terima kasih sekali lagi kepada pasangan suami isteri ini, Nuraidi Bahtiar Nordin dan Natasha Masnun kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami Nona TV3 dan jika anda ada apa saja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, saya Mira Fuzah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Cabaran